Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'amatihi tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang dikasihi pegawai-pegawai masjid, seluruh ahli dan kuasa masjid, muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasihi sekalian. Apa khabar semua malam ni? Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang ke-7 bulan Rabiul Akhir. Sekali lagi kita dapat memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita tahu bahawa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah yang mempunyai tugas yang begitu banyak. Antaranya iqamatuddin wa siyasatud dunya bih, menegakkan agama dan mentadbir dunia dengan agama, yakni dengan Islam. Ustaz juga mendoakan kita semua yang hadir ini dipanjangkan umur dengan dalam limpahan kebaikan dan rezeki, diberi kejayaan dunia akhirat. Allah matikan kita dalam husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, saya pilih pada malam ini tajuk amal ma'ruf nahi munkar dalam kitab Mukasyafatil Qulub ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia. Sebahagian daripada surah Ali Imran ayat 110. Tentang ayat ini kata musannif Man Al-Ghazali memetik kata Al-Kalbi berkata, ayat ini mengandungi penjelasan tentang keadaan umat ini dalam keutamaannya atas umat-umat lain. Di situ terdapat dalil bahawa umat Islam ini merupakan umat terbaik secara mutlak. Hal ini meliputi generasi pertama dan generasi terakhir dalam hubungannya dengan generasi daripada umat-umat yang lain, walaupun ada perbezaan pada dasarnya. Sebagaimana keutamaan sahabat terhadap generasi berikutnya. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dikira generasi yang terbaik kerana ia dilatih, dididik oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Allah Ta'ala puji dalam ayat ini. Antara sifatnya iaitulah dia menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah akan kemungkaran dan beriman kepada Allah. Makna ukhrijat adalah dinampakkan kepada manusia, yakni agar memberikan manfaat dan kebaikan kepada mereka di segenap penjuru dunia,
sehingga mereka dapat dibezakan dan dikenali. Seterusnya firman Allah Ta'ala, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, yang buruk dan keji, serta kamu pula beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Ayat ini mengandungi penjelasan tentang kewujudan mereka sebagai yang terbaik, selain kelebihan mereka yang tegak di atas sifat-sifat tersebut. Kalau mereka meninggalkan amal ma'ruf nahi mungkar, mereka kehilangan sifat-sifat itu. Oleh kerana itulah Allah menjadikan mereka sebagai manusia terbaik untuk orang lain. Mereka menyuruh kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, dan memerangi orang-orang kafir agar mereka selamat, sehingga manfaat mereka mengungguli yang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat kepada orang lain, dan sejahat-jahat manusia adalah yang mendatangkan kerugian bagi orang lain. Kita mahu diri kita sebagai orang yang sebaik-baik manusia, yakni yang memberi manfaat kepada orang. Kalau orang tu ada ilmu, dia menyampaikan ilmu, dia mendidik manusia supaya menjadi orang yang baik. Bukan dengan ilmu jadi punah, jadi rosak, sombong, takabur, riak. Bukan. Dengan ilmu dia menyampaikan ilmu kebenaran itu. Sebab itulah kita orang beriman ni, Allah Subhanahu wa taala sebut, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Banyak perkara-perkara yang boleh jadi manfaat kepada manusia. Kalau kita orang yang kaya, kita menolong orang susah. Kita menolong orang susah. Ni musim nak pilihan raya ni, kita orang kaya. Dah, anak-anak cucu kita nak balik ngundi. Nah, sponsor lah. Nah, tak payah tunggu orang nak sponsor, kita sponsor. Sebab benda berkaitan dengan pilihan raya ni, benda akan berlaku dalam hidup kita. Nah, itu sebagai contoh. Ataupun kita menolong orang susah, jiran-jiran yang susah, orang kampung kita yang miskin. Kalau kita ada harta, kita seorang jutawan di kampung kita, nah, kita bantu, kita tolong, dapat manfaat yang besar. Itu orang yang ada harta. Orang yang boleh mengajar, mengajar. Orang yang boleh menunjukkan cara yang baik walaupun duit tak ada, tunjuk cara yang baik, tolong orang. Buang perkara-perkara yang menyakitkan di jalan. Tak perlu modal dah, tapi dapat pahala. Mudah. Begitulah. Tapi sejahat-jahat manusia, Nabi kata, adalah yang mendatangkan kerugian bagi orang lain. Datang kerugian. Mana itu satu benda yang merugikan. Di tempat lain, firman Allah Subhanahu wa taala, mereka beriman kepada Allah. Artinya mereka meyakini keesaan Allah dan teguh di atas prinsip itu. Mereka pun mengakui bahawa Muhammad adalah Nabi Allah. Sebab barang siapa yang mengingkari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti ia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ia akan mengira bahawa ayat-ayat mukjizat yang didatangkan adalah dari dirinya, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ia tak beriman kepada Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam. Tak beriman kepada Nabi Muhammad bermakna tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tempat lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangan. Jika tidak mampu, ubahlah dengan lidah. Jika masih tidak mampu, ubahlah dengan hati. Tetapi ini merupakan selemah-lemah iman. Selemah-lemah iman. Sebahagian ulama mengatakan bahawa mengubah dengan tangan adalah untuk para pemimpin, orang yang berkuasa. Ia boleh ubah dengan tangan. Pemimpin-pemimpin yang dilantik tu, kalau ia di kalangan yang menyuruh kepada yang baik, mencegah kemungkaran, selamatlah masyarakat. Kalau pemimpin yang dilantik tu pemimpin yang tak molek, susah, tak ada perubahan. Sebab itulah kita kena pandai memilih pemimpin. Sebab pemimpin ada kuasa dengan tangan dia. Ia ada kuasa meluluhkan dan tidak meluluskan. Itu pemimpin. Lesen haruk ke lesen judi ke apa ke, itu kuasa pemimpin. Ulama kata dengan lidah untuk para ulama. Ulama menyuruh, ulama melarang. Mengajar dalam masjid, dalam surau, balai, rakyat tentang hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Beritahu tentang perkara halal, perkara haram. Maknanya ulama dengan pemimpin ni berganding bahu. Ulama menyatakan hukum, pemimpin melaksanakan. Halal ke haram, dilaksanakan. Ulama kata arak contohnya haram, tak boleh untuk orang Islam, maka di negeri yang ramai majoriti orang Islam, arak tidak boleh dijual berleluasa. Di 7E ke apa semua sekarang tak boleh jual. Ni kawasan orang Islam. Kalau kawasan orang bukan Islam tak apalah. Sebab itu hak dia. Tapi melalui keadaan yang terkawal. Banyak perbahasan berkaitan dengan arak ni. Dan dengan hati, kata ulama, untuk masyarakat awam. Sebahagian ulama yang lain mengatakan bahawa setiap orang yang mampu melakukan hal itu wajib mengubahnya. Setiap orang yang mampu, setiap orang yang mampu melakukan perubahan ini, tengok orang berlemuka, ubah, maka dia wajib mengubahnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa maksiat dan pencerobohan. Surah Al-Maidah ayat 2. Termasuk sikap tolong-menolong adalah memberikan dorongan, memudahkan jalan kebaikan, serta menutup jalan kejahatan dan permusuhan serapat mungkin. Dorongan memudahkan jalan kebaikan. Macam kita lah, JPKK memudahkan jalan kebaikan, antaranya prosedur dia Maidam, tabung Darul Iman, tabung kewajipan masyarakat, dia kena isi borang. Maka JPKK memudahkan cara, menyalurkan kepada pihak yang berwajib, supaya sampai kepada masyarakat. Itu penting. Tidak memilih bulu. Yang layak dapat, yang tak layak minta maaf. Itu hak yang sepatut kita faham, yang sepatut kita memahaminya. Jadi kita buat jalan, memudahkan jalan kebaikan dan menutup jalan kejahatan, pemusuhan serapat mungkin. Sebab itulah penting dalam kita bermasyarakat ni tolong menolong dalam perkara kebaikan dan takwa. Di dalam hadis lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Barang siapa yang menegur ahli bid'ah, Allah Ta'ala memenuhi hatinya dengan keamanan dan keimanan. Ini orang yang menegur ahli bid'ah. Bid'ah yang sesat. Kita tegur. Kita ubah. Kita lawan. Pengamal ajaran sesat. Allah Ta'ala akan tenangkanlah hati seseorang itu dengan keamanan dan keimanan. Barang siapa yang merendahkan ahli bid'ah, Allah memberinya ketenangan pada hari yang sangat menakutkan. Barang siapa yang menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran, bererti ia adalah khalifah Allah Subhanahu wa ta'ala, serta khalifah kitab dan rasulnya di bumi. Allahu Akbar. Sebab itulah kita nak sangat sifat ni ada pada kita orang beriman, ada pada kerajaan. Kita nak bentuk sebuah pemerintah ni, kita nak yang mempunyai sifat ni lah, sifat amal ma'ruf nahi munkar. Allah Ta'ala menyifatkan sebuah pemerintahan Islam, alladzina immakkannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Orang-orang yang kami perkukuhkan kedudukan dia di atas muka bumi memerintah, mereka mendirikan solat, menunaikan zakat, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah akan kemungkaran. Kerana sifat ini adalah sifat khalifah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Huzaifah radhiyallahu an berkata, akan datang suatu zaman kepada manusia ketika bangkai keldai lebih mereka sukai daripada orang mukmin yang menyuruh mereka berbuat kebaikan dan mencegah mereka dari kemungkaran. Akan tiba satu zaman mereka benci kepada orang yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Mana suka pada bangkai ni simbolik je. Dia nak menyatakan bahawa ia benci kepada perkara amal ma'ruf dan nahi munkar. Sebab itulah beruntung kita di akhir zaman ini menjadi orang yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah akan kemungkaran. Seterusnya Imam Ghazali menyebut, Nabi Musa alaihi salam berkata, Tuhanku, apa balasan bagi orang yang mengajak saudaranya kepada kebenaran, menyuruhnya berbuat kebaikan dan mencegahnya dari kemungkaran? Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, untuk setiap kata-katanya aku menuliskannya sebagai ibadah sunnah untuknya, dan aku merasa malu untuk menazabnya dengan api neraka. Ini kelebihan orang yang menyuruh kepada kebenaran, suruh buat baik, cegah kemungkaran. Ini sifat yang mulia, yang perlu ada kepada kita orang beriman. Mesti ada benda-benda yang seperti ini. Paling kurang dalam keluarga kita, paling kurang dalam keluarga kita, kita mainkan peranan untuk membina keluarga bahagia. Di dalam hadis kursi Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, janganlah kamu termasuk orang-orang yang menunda taubat, memanjangkan angan-angan dan kembali ke akhirat tanpa amalan. Yang pertama disebut dalam hadis kursi ini, kita jangan tunda taubat. Bila ada kesempatan bertaubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, banyakkan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lidah kita kena basah dengan zikir. Kita memandu jauh, kita sebut la ilaha illallah. Kita sebut istighfar, astaghfirullah. Kita sebut, ingat pada Allah Ta'ala. Antaranya kita jangan tunda taubat.
Bila kita terlanjur, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ulangi lagi dosa yang dilakukan. Jangan duk khoya panjang cerita-cerita, angan-angan saja. Kemudian kembali pada akhirat dalam keadaan tak ada amalan. A'udzubillahi min zalik. Kita hidup di dunia ni tak buat amal, rugi. Macam kita di masjid ini, bila ustaz mengajar baca, memang alhamdulillah. Nah, kita ni jenis semayang. Ada orang ada jenis semayang. Macam mana? Susah juga. Sebab tu kita kena berganding bahu antara satu sama lain untuk menyuruh kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, supaya orang menghadap Allah Ta'ala dan kadang ada amalan dia, ada iman dia. Bukan kita saja kita nak beriman dan beramal soleh. Sebab janji Allah Ta'ala kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dimasukkan ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu janji Allah Ta'ala. Tapi kita tak ambil kita saja. Nah, kita nak isteri kita, kita nak anak-anak kita beriman dan beramal soleh. Janganlah kamu menjadi orang yang mengucapkan perkataan ahli-ahli bidah, ahli-ahli ibadah, tetapi melakukan perbuatan orang-orang munafik. Cakap molek tapi tak buat. Janganlah kamu menjadi orang yang tidak merasa cukup jika diberi kurnia, tidak bersabar jika tidak diberi, mencintai orang-orang soleh tetapi tidak menjadi bahagian dari mereka. Ya. Seterusnya Allah nak sebut ahli kursi. Jangan cakap macam cakap ahli ibadah, tapi perbuatan macam orang munafik. Maksud apa di sini? Orang munafik ni malah contoh sembahyang malah. Yang menipu diri, yang menipu Allah Ta'ala. Kemudian jangan kita menjadi orang yang tidak merasa cukup dengan pemberian Allah dan kurnia Allah. Duk ngeluh sama. Patutnya kita bersyukur pada Allah Ta'ala, walaupun sedikit. Padanglah kita ni mengikut qada yang ada pada kita. Jangan kita mengeluh. Hidup kita biar berpada dengan apa yang ada. Sifat qanaah. Kalau ada lebih, kita buat cara lebih. Jangan kita tak pernah tak cukup. Kita mengeluh dengan Allah Ta'ala. Tidak bersabar jika tidak diberi. Kita kena banyak bersabar. Mencintai orang-orang soleh tapi tidak menjadi bahagian daripada mereka. Membenci orang yang munafik tapi menjadi bahagian dari mereka. Orang munafik benci, tapi sokong juga. Jadi tak boleh. Menyuruh kebaikan tapi tidak mengerjakannya. Kita suruh orang tapi kita tak buat. Serta mencegah kejahatan tapi tidak menghindarinya. Cegah kemungkaran orang tapi kita tidak mencegah diri kita. Sayyidina Ali karamallahu wajhah radhiyallahu an berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada akhir zaman akan datang suatu kaum yang muda usia dan lemah akal. Mereka mengutip ucapan manusia terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak melalui leher mereka, yakni tidak diamalkan. Mereka tercabut dari agama sebagaimana anak panah tercabut dari busurnya. Ini kita takut. Ya. Baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tak beramal. Na'udzubillah min zalik. Kita minta berlindung. Minta jauh. Sebab tu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam bulan Rabiul Awal kita sambut Ihya'u Sunnah, menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi yang paling besar sekali memerintah negara dengan Islam. Tu sunnah paling besar sekali. Lepas tu sunnah yang paling besar ni memang musuh-musuh orang kafir, orang bukan Islam, orang munafik sekuat mungkin menghalang
adanya sunnah paling besar sekali ditegakkan di atas muka bumi Allah Ta'ala sekarang. Kata apa? Memengetah dengan Islam. Dia nak supaya hak lahir ni pemimpin-pemimpin yang berpahaman sosialis, liberal, pahaman yang apa ni, semua agama sama, tambah gitu. Kita nak melahirkan pemimpin-pemimpin yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk tandas kaki kiri, keluar tandas kaki kanan, itu sunnah Nabi. Tapi orang anggap tu kecil je. Doa masuk tandas, itu antara sunnah-sunnah Nabi. Tapi yang paling besar sekali apa dia? Ni memerintah negara dengan Islam, sebagaimana yang ditegakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu musuh Islam dia benci wujudnya pemerintahan Islam di negara-negara umat Islam. Dia nak biar negara umat Islam ni tak buat hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau negara Islam buat hukum Allah Taala, masya-Allah, orang kafir tak boleh hidup. Nak gerak payah. Cuba kita bayang, semenanjung tanah Arab tu, dia mengetah dengan cara Islam. Bukan hukum syariat ni saja dah, dari sudut ekonomi, dari sudut undang-undang, pentadbiran, ikut hukum Islam. Mampu mereka. Mampu kuasa Eropah. Kalau guna sistem Islam, pengharaman riba dan seumpamanya di kalangan negara-negara umat Islam, wow, memang hebat. Tapi dia takut orang ni lah. Bila Islam mengata, orang bukan Islam tengok keadilan Islam, yang merangkumi semua perkara. Orang berduyung-duyung lah orang Islam, orang bukan Islam akan masuk Islam. Sebab itulah mereka takut. Mereka takut. Kalau orang Islam cakap pandai tapi tak buat, tak ada masalah tu. Tapi kalau orang Islam yang bercakap, baca hadis Nabi, baca ayat Quran, dia beramal, dia nak, maka itu yang menakutkan musuh-musuh Allah Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya pada malam Isra ke langit, aku melihat orang ramai yang dipotong lidah mereka dengan pemotong dari api. Lalu aku bertanya, siapa mereka itu Jibril? Mereka adalah para khatib dari umat kamu yang menyuruh manusia berbuat kebajikan tetapi lupa pada diri mereka sendiri. Jawab Jibril. Tu khatib baca khutbah atau ustaz-ustaz yang berceramah, menyuruh kebaikan, menyuruh kebenaran, tapi dia tak buat. Ni akan dipotong lidah dia dalam api neraka. Potong lidah. Tentang mereka ini Allah Ta'ala berfirman, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Patutkah kamu menyuruh manusia supaya berbuat kebaikan sedang kamu lupa akan diri kamu sendiri, padahal kamu semua membaca kitab Allah? Tidakkah kamu berakal? Orang yang berakal, dia akan buat apa yang dia suruh. Cuma orang bodoh saja. Disuruh orang buat baik tapi dia tak buat. Itu maksud dia. Artinya mereka itu membaca kitab Allah tetapi tidak mengamalkan isinya. Mereka menyuruh orang lain bersedekah tapi mereka sendiri tidak bersedekah. Oleh kerana itu, wajib bagi kaum mukmin untuk menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran, tetapi tidak melupakan diri mereka sendiri. Maknanya kalau kita suruh orang buat baik, kita juga kena buat yang baik. Kita cegah orang daripada buat kemungkaran, kita cegah diri kita juga daripada membuat kemungkaran. Sebab perbuatan-perbuatan baik ini memang bagus. Manfaatnya kembali pada kita di dunia ini.
Kalau kita buat jahat, tak ada manfaat. Di dunia rugi, di akhirat pun rugi. Kita minta jauh. Sebab itulah buat yang baik, cegah kemungkaran. Ini sifat orang yang beriman. Allah Ta'ala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan. Maknanya Allah seru lelaki, Allah sebut orang beriman lelaki dan perempuan. Setengahnya menjadi penolong bagi setengah yang lain. Bantu membantu. Mereka menyuruh berbuat kebaikan dan melarang daripada berbuat kejahatan. Dan mereka mendirikan sembahyang dan memberi zakat serta taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Allahu Akbar. Ini sifat orang beriman, laki dan perempuan. Bantu membantu. Suruh buat baik, cegah kemungkaran. Taat pada Allah, dirikan semayang, keluar zakat. Mana orang perempuan pun kena keluar zakat, kena sedekah. Orang lelaki pun gitu juga, kena sedekah, kena keluar zakat. Semayang, lelaki perempuan. Suruh buat baik, cegah kemungkaran. Lelaki perempuan berganding bahu. Buat baik, suruh orang buat baik, cegah kemungkaran. Masya-Allah. Ya. Ini penting dalam hidup kita. Sebab ini sifat orang yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum mukmin berwatak menyuruh kebaikan. Jadi orang yang meninggalkan watak itu bukan termasuk daripada mereka yang dijelaskan dalam ayat ini. Kalau kita dah suruh buat baik, cegah kemungkaran, kita bukan orang yang beriman. Lelaki dan perempuan ni. Sebab sifat orang beriman memang suruh buat baik, cegah kemungkaran. Suruh buat baik, cegah kemungkaran ni. Kita sekarang ni, kalau kita berani, mana-mana rumah dak mendirikan semayang, kita buat laporan ke penguatkuasa jabat agama. Itu kalau kita berani. Tapi ini memerlukan kepada usaha yang banyak, kesungguhan. Sebab tu sifat orang yang nak menyuruh yang baik, mencegah kemungkaran ni, dia kena ada sifat berani, jur'ah. Jur'ah ni berani, ataupun syaja'ah, berani. Kalau tak berani, tak pergi lah kita. Nak ke mana? Kalau tak berani, nak tegar tak berani. Kadang-kadang kita ni kalau natu tak semayang, nak tegar tak berani. Natu kita tak tegar tak berani. Anak kita berani tak? Kalau kita berani, alhamdulillah. Ada orang tak berani nak tegar. Nampak tak semayang makan, nampak pakai luar pendek apa semua sekali tak? Tak berani nak tegar. Sebab apa? Status dia bak natu kita. Ni orang dalam rumah kita buat mari maknanya kena ada sifat berani. Kalau tak berani, memang tak berani nak tegur. Macam kita nak buat kempen ni kempen ibadat solat bulan ibadat solat, sebagaimana menghayati ibadat solat. Kalau kita tak berani nak pergi mana, nak pergi ke ni tempat-tempat ni umum ni, nak serah pamphlet apa semua sekali, apatah lagi cakap. Kalau tak ada keberanian, tak sapa kita. Sebab itulah Abdullah Nasir Luar kata, antara sifat jati diri pendakwah ni, ia mesti ada apa? Berani, sifat berani. Sebab berani kena ada. Jadi orang yang meninggalkan watak orang beriman ni, ia bukan termasuk di kalangan orang beriman yang dijelaskan dalam ayat ini.
Allah Ta'ala mencela banyak kaum kerana meninggalkan amal ma'ruf. Allah Ta'ala berfirman, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun. Mereka sentiasa tidak berlarang-larangan sesama sendiri dari perbuatan mungkar, derhaka dan ceroboh yang mereka lakukan. Demi sesungguhnya amatlah buruknya apa yang mereka telah lakukan. Sama-sama anak beranak, sama-sama sendiri buat maksiat, tak berani nak tegur. Nah, maka dicela oleh Allah Ta'ala. Dicela oleh Allah Ta'ala. Abu Darda radhiyallahu an berkata, apakah kamu menyuruh kebajikan dan mencegah kemungkaran? Atau Allah mengalahkan mereka melalui kekuasaan yang zalim ketika orang tua tidak dihargai dan anak-anak tidak disayangi? Mana kalau sifat amal ma'ruf nahi munkar tak ada, orang zalim yang akan ambil alih. Na'udzubillahi min zalik. Bila orang zalim ambil alih, tak ada penghormatan pada orang tua dan kanak-kanak. Tak ada penghormatan. Maka tak ada kebajikan dan seumpama. Bila apa? Bila kita amal ma'ruf nahi munkar ni tak apa nak cara. Kita buat hal masing-masing. Tambah ada benda ni. Sebab itulah kita kena berganding bahu. Macam jawatankuasa masjid lah, berganding bahu dalam bantu kebajikan. Orang susah di kawasan masjid ni bantu, alhamdulillah. Baguslah, maknanya ada program-program. Kalau ada di kampung kita ni orang sewa buat maksiat, kita jawatankuasa bersama JKK bertanggungjawab cegah kemungkaran tu. Cegah kemungkaran. Kita tambahlah kampung kita ni ada orang buat maksiat. Betul lah mu bayar sewa rumah, betul lah. Kau nak cakap lah marah-marah. Betul lah mu hak sewa rumah. Tapi kami ni duk kampung ni, kampung kami tak boleh dicemari dengan maksiat. Bau kemah gitu. JPKK gabung dengan jawatankuasa masjid. Tambah ada orang sewa rumah buat tempat judi ke apa ke, kita cegah benda-benda seperti ini. Kalau kita tak berani, kita panggil polis je, mudah je. Ataupun penguatkuasa. Ini sebagai contoh, memberi manfaat dalam perkara ni. Kita tambah apa ni, tempat kita dicemari dengan perkara-perkara mungkar. Mereka memohon kebaikan kamu, tetapi kamu tidak memberi jawapan kepada mereka. Mereka meminta pertolongan, tapi tidak ada yang menolong. Mereka memohon keampunan, tapi tidak dimaafkan. Ni orang zalim. Bila kita minta tolong, tak ada dah. Semua sekali dia akan melakukan perkara yang tak baik. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala mengazab penghuni kampung yang mengerjakan 18,000 perbuatan para Nabi. Bagaimana boleh demikian? Tanya para sahabat. Mereka tidak membenci kerana Allah, tidak menyuruh kebajikan, dan tidak mencegah kemungkaran. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahawa kita orang Islam ni di atas muka benci sesuatu kerana Allah, bukan kerana nafsu. Benci kerana Allah Subhanahu wa taala. Mesti menyuruh kebajikan dan mencegah kemungkaran. Jangan menafikan benda-benda yang seperti ini. Maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah turun bala, na'udzubillahi min zalik. Kita minta berlindung. Ini di antara yang dijelaskan oleh
Imam Ghazali dalam kitabnya yang menyebut tentang amal ma'ruf dan nahi munkar. Kita akan sambung lagi pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Apa yang penting bagi kita baca, kita dengar, kemudian kita amalkan. Ilmu ni nak bagi kita lekat apa? Bila kita dengar, kita amalkan, kemudian kita royak ke orang. Kalau kita boleh royak ke orang, itu makna kita telah menyampaikan ilmu. Ilmu lekat tempat kita ni, kita sampai ke orang. Dah, maknanya ia akan manfaat dalam hidup kita. Saya berpesan pada diri saya dan diri ahli jemaah sekalian supaya bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sirara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم انصرنا في معركة انتخابية لإقامة الحكومة الإسلامية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.